campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alaihi wasallam ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna ala sunnati wa amsina ala millati wa syurna fi zumrati ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, ahli jatuh bahasa surau, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat bertemu kembali dalam siri kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sakinah wa rahmah, memberikan ketenangan dan juga menurunkan rahmatnya ke atas kita. Berapa ramai orang yang mencari keduniaan tetapi dia tidak ada ketenangan, gelisah, keluh kesah, tidak tetap pendirian kerana nampak di hadapan keduniaan. Baru tergerak sikit, terfikirkan mengenai dunia. Apa nak buat dengan dunia? Bagaimana nak menambahkan hasil di dunia? Itu sahaja yang tergambar dalam hati. Sebab itulah orang yang beriman ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan mendapat as-sakin, ketenangan. Bila berada dalam majlis ilmu, berada dalam suasana penuh ketenangan, tidak hiruk pikuk, tidak kelang-kabut, tidak berlaku suasana ganas dalam menuntut ilmu. Ganas dalam menuntut ilmu, dahsyat. Tetapi berada dalam keadaan tenang. Tetapi kadang-kadang ketenangan itu boleh menyebabkan hanyut. Hanyut di bawah arus. Dilayar tuan kereta hawa nafsu. Itulah. Sebagaimana kita lihat sebelum ini, Imam Nawawi yang mengarang kitab hadis 40 ni, sehari dia menghabiskan 12. Satu hari dia mengambilkan 12 mata pelajaran, 12 tajuk dia belajar. Dia fahami, dia dengar baik-baik tuan-tuan, supaya dia boleh kembangkan ilmu tersebut. Jauh beza dengan kita pada hari ini. Dengan kecanggihan, dengan teknologi yang ada, kita tak mampu macam mana orang yang zaman dahulu tak ada kenderaan, teksi pun tak ada tuan-tuan, tapi berjaya menimba ilmu dan menjadi orang yang dikenali serta terkenal. Yang ini adalah as-sakinah wa rahmah, ketenangan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, di dalam Islam, dalam surah 57 itu menyebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan orang Islam itu ialah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna kepada. Contohnya pada waktu sekarang ini tuan-tuan, kempen mengenai rokok.
mengenai rokok, sampai mengajar fatwa kebangsaan, tak cukup negeri sampai kebangsaan, kena keluarkan hukum. Sedangkan hukum sama saja tuan-tuan. Kalau tanya kat ustaz, hukum sama je, makruh, paling tinggi jadi haram. Dikatakan makruh tu ustaz boleh tahan lagi, kalau haram ini dosa besar ustaz. Jadi tak boleh begitu tuan-tuan. Kita memikirkan tentang kepentingan yang kita boleh dapat, bukan masalah hukum, tetapi segi manfaatnya serta apa yang kita lakukan itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh tuan-tuan. Bisa rokok, ataupun muda-mudi kita sekarang ini yang terjebak ataupun terbabit dengan perlumbaan haram. Ada yang halal, ada yang haram juga tuan-tuan. Dan kebanyakan majoritinya remaja-remajanya beli Islam. Lainlah kalau orang asli tuan-tuan, di jarang nampak motor, tak apa. Tapi yang dah sekolah, ada kelulusan, bahkan yang lebih parah lagi, anggota unit beruniform ketika kerajaan tuan-tuan pun terlibat sama. Jadi inilah tuan-tuan, Islam menggambarkan di antara kebaikan seorang Islam itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada kena-mengena pada dirinya. Maknanya apa tuan-tuan? Yang tidak ada mengenai pada dirinya ialah apa yang tidak disuruh di agama. Contohnya agama kata sedekah, dia kata bukan mengenai sedekah ni tak payah, ambilkan duit je tuan-tuan. Itu pada pandangan kita. Tetapi pada pandangan agama tuan-tuan, orang yang bersedekah itu Allah Subhanahu Wa Taala nak uji sejauh mana kesungguhan dia nak menderma, sejauh mana. Kadang-kadang hari Jumaat tabung lagu kat depan ni tuan-tuan, tiba-tiba pula semayang tuan, nak semayang. Jadi tabung berhenti kat situ. Dah berhenti tuan-tuan, taklah juga tolak-tolak tabung ni tuan-tuan, tak ada mudah juga. Fikiran tolak sikit tuan-tuan. Tolak je, bukan dia nak masukkan duit pun, ataupun menyumbang juga tuan-tuan, tetapi dalam jumlah yang cukup kecil. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis ini, segala amal adalah dengan niat. Nak sumbang RM2, nak sumbang RM10, tuan-tuan, tengok pada niat, tengok kepada keimanan. Kalau iman dia kuat, tuan-tuan, semua banyak lah. Kalau iman dia tak percaya, nanti nak beli nasi ayam, nak beli air semua tu dah makan lebih kurang RM12, derma RM2, tinggal RM10, nanti tak cukup pula nak makan tuan-tuan. Dia fikir macam itu tuan-tuan. Jadi terpulang pada diri dia. Amalan ini tuan-tuan, dia tak tunggu sama ada kita beramal ataupun kita jalan dulu tuan-tuan, akan terus saja. Sebab itu tidak menjadi masalah kepada agama, sama ada kita tunduk ataupun tak tunduk, yang ruginya kita. Kalau kita jadi seorang yang warak, orang yang hebat dalam agama tuan-tuan, tidak berubah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita seluruh dunia ini tuan-tuan jadi orang yang kafir, jadi orang yang musyrik, orang yang tak nak dengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan, tidak mengubah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak jadi mampu ke dalam. Bayangkan tuan-tuan, di Masjidil Haram berapa ramai manusia sembahyang menuntut pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai bahasa, berbagai keinginan, berbagai niat dan sebagainya di hadapan Kaabah Al-Musharrafah, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia tuan-tuan kalau minta bantuan tuan-tuan jarang ada, minta lagi tuan-tuan. Dia kata sekali cukuplah. Mereka dibagi orang lain pula supaya tambah sekali pahala orang lain pula. Jadi manusia itu dia berbagai alasan. Sebab itulah tuan, manusia itu lemah kedudukan. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita sambung dalam muka surat 58. Maksudnya menurut pendapat ulama ialah nak menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat. Sebagai contoh digambarkan di sini, duduk dalam masjid beriktikaf. Tapi surah ni tak boleh masjid lah ya. Jangan sembahyang usolli sunat usollah atau baca dalam sembahyang saja sembahyang sunat apa ya, surau. Kata 2 rakaat, tak ada tuan-tuan, tak ada. Dan beza surau dan masjid. Walaupun ada ustaz lah dia kata
Kalau tempat tu selalu Ustaz, orang semayang jadi kira masjid lah juga. Kalau masjid kan tuan, dia kena jaga adab. Orang yang ada haid tak boleh lalu. Kalau surau tu tak jadi masalah, dia bukan masjid, tak jadi masalah. Itu perbezaannya. Jadi dalam kaedah ini tuan digambarkan bahawa duduk dalam masjid dengan niat beriktikaf, niat. Datang masjid tuan penat bekerja, niat iktikaf. Bukan niat tidur tuan, niat iktikaf. Penat ni. Tadi kerja dah lama tuan, datang pula ada khutbah Jumaat, datang 12.30 tuan, niat iktikaf. Apa beza tuan niat iktikaf dengan orang duduk saja-saja? Buka apa? Kocik dia ataupun ambil dalam poket dia tuan, dia keluarkan BlackBerry dia main SMS. Sama je tuan-tuan. Cuma yang beza niat. Orang niat beriktikaf tuan-tuan dia jaga. Dia jaga apa yang dia niatkan, perbuatannya dia jaga. Orang tak ada niat tuan-tuan sama saja. Dia nak buat apa dia suka buat, tak ada apa-apa kawan. Jadi itu ya tuan-tuan menunjukkan perbezaan di antara amal dengan berniat ataupun tidak. Maksudnya sama, datang masjid orang tak lihat, tapi seorang tu beriktikaf kerana Allah SWT dapat pahala tuan. Dan iktikaf ni tuan-tuan besar pahala, besar pahala. Dan dalam keadaan beriktikaf tuan-tuan digalakkan untuk kita sembahyang sunat 2 rakaat. Tanda apa tuan-tuan? Tanda kita hormat. Masuk ke rumah orang tuan-tuan, tiba-tiba je masuk, terus duduk kat sofa orang. Apa pandangan dengan orang? Tuan rumah pun terkejut dia. Siapa awak ni? Tiba masuk duduk kat sofa dah ni. Lepas tu bukan setakat itu dia minta air. Keluarkan air. Tuan-tuan, jemput pun tidak, tiba-tiba duduk. Kita kan orang Islam saudara, sama je sebenarnya. Tuan-tuan, harta yang ada sebenarnya harta Allah SWT. Memang sedap bunyi tuan-tuan, tapi ni bayar ni. Rumah ni kan rumah percuma. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat kembali. Sembahyang puasa dan sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sembahyang puasa dan sedekah yang sunat. Tuan-tuan, sedekah. Yang maksud di sini tuan-tuan, sedekah yang wajib ialah mengeluarkan zakat. Sedekah yang wajib dalam Al-Quran disebut wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan kadang-kadang disebutkan innamas shadaqat lil fuqara. Maksud di situ tuan ada 8 golongan. Itulah yang disebutkan golongan yang mendapat bantuan ataupun yang dikeluarkan zakat kepadanya. Itu namanya sedekah yang wajib. Saya ini sedekah, padahal bukan sedekah tuan, begitu kewajipan, dia kena bayar. Tak bayar dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-tuan, zakat fitrah, katalah RM7 tuan, dia kena bayar pada tahun itu. Terlepas tuan-tuan, ada seorang jemaah datang, Ustaz, saya dah 5 tahun tak bayar zakat Ustaz. Kira kan Ustaz? 5 tahun tak bayar, kenapa? Saya buat Ustaz. Jadi kira-kira RM30. Jadi saya bayar RM50 lah, yang lebih tu Ustaz boleh. Belajar kat mana? Nak bayar zakat fitrah tuan-tuan, hari tahun itu sahaja. Dia bukan boleh kotak tuan-tuan, dia bukan macam puasa, boleh kotak, boleh ganti dengan beras. Ada perbezaannya. Sebab itulah zakat, sedekah fitrah atau zakat fitrah tuan-tuan kena bayar pada tahun tersebut, dan dia bukan dikotakkan. Ada orang pula tuan-tuan, saya dah 20 tahun tak pernah bayar zakat Ustaz, saya nak sekarang boleh kesedaran. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza tu. Sembahyang puasa dan sedekah yang wajib sama keadaan dengan sembahyang puasa dan sedekah sunat, semua dinamakan ibadat. Tetapi yang membezakan jenis dan martabatnya ialah niat atau kasar orang yang melakukan. Yang ini tuan-tuan wajib, yang ini sunat saja. Pahalanya berbeza. Sebagai contoh lah tuan-tuan, siapa yang menunaikan satu kefarduan ataupun tuntutan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya solat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan melakukan solat subuh satu waktu saja di dalam bulan Ramadan bersamaan dengan 70 kali sembahyang subuh, pahala. Tuan-tuan, banyak tu. Itu kelebihan bulan Ramadan. Tak kurang pun tuan-tuan, 70 kali ganda tuan-tuan dapat satu waktu. Samalah macam tuan-tuan sembahyang di Masjidil Haram, satu waktu bersama dengan 100,000 pahalanya tuan-tuan. Kalau sembahyang di Masjid Al-Aqsa 500, sembahyang di Masjid Nabawi dapat 1,000, sembahyang di Masjidil Haram 100,000 tuan-tuan. Berapa banyak kali ganda tu tuan. Nak ceritanya besarnya martabat kedudukannya.
Tempat sama tuan-tuan, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dua-dua itu tanah haram. Begitu juga Masjidil Aqsa, tanah haram tuan-tuan. Tapi semuanya itu tuan-tuan ada nilai, ada kedudukannya, ada martabatnya pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada pandangan manusia. Kadang-kadang orang kata, ustaz, rasa seronok lagi duduk dekat Madinah. Madinah cantik, tempat bersih, suasana menarik, baru, semua serba baru, masjid pun cantik, menarik. Pergi kat Mekah ni buruk semua, tak menarik langsung. Tuan, sampai-sampai je bumbu tak ada, panas ni nak tawaf. Jadi macam-macam tuan-tuan manusia di pandangan. Tetapi di situlah tuan-tuan nilai ketaatan kita pada Allah SWT. Nak buat ni kerana nak bergaya ke, ataupun nak buat kerana Allah SWT. Tengoklah pada niat masing-masing. Sementara itu ada pula perbuatan di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat manusia, seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu adalah satu kebaikan yang mungkin diberikan pahala kalau diniatkan melakukannya untuk jaga keselamatan badan. Kena jaga makanan tuan-tuan, kena makan. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan dah tak berisi sangat, dia jaga badan. Bahaya tuan-tuan. Kalau orang berat badannya besar ataupun orang yang besar tuan-tuan, dia jaga badannya, maknanya badannya berpuasa dan sebagainya, itu suatu kebaikan. Dan banyak kebaikan orang dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia puasa sungguh-sungguh, memang boleh turun tuan-tuan berat badannya. Tapi lepas buka tuan-tuan dia kembang balik. Tak jadi. Dia kembang balik tuan-tuan. Hilang semangatnya. Masa berpuasa sungguh-sungguh dia tahan. Rupanya dia tahan sampai berbuka puasa sahaja. Lepas tu katakan dah halal dan lepas ni, makan dia lah yang tu. Untuk manusia. Hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis. Segala amal adalah dengan niat, maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletaknya balas baik atau jahat, dan seseorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Misalnya suatu amal ibadat seperti sembahyang wajib atau yang sunat, baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya asal mendirikan kerana Allah, bukan kerana lainnya. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa suatu amal. Dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Baqarah ayat 5. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka menjadikan sembahyang dan memberikan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita berniat, maka agama memandang sama ada nak buat tu benda baik ataupun sebaliknya, nak buat buruk ke buat jahat ke nak buat baik. Contohlah tuan-tuan, sekarang ni kan banyak, contohnya tempat saya, kawasan Kelang. Kawasan Kelang tuan-tuan, banyak rumah urut. Rumah urut banyak sana. Yang urutnya perempuan, yang kena urutnya lelaki. Jarang yang mengurutnya perempuan, yang diurutnya perempuan, jarang. Ataupun yang mengurut itu orang lelaki dan pelanggan pun orang lelaki. Jarang tuan-tuan. Walau macam mana sekalipun tuan-tuan operasi yang dilakukan, dia tetap bertambah, tak berkurang. Semakin hari semakin makin ramai orang datang. Dah Kelang ni tuan-tuan sumber atau pusat macam-macam orang tu. Tambah lagi pusat-pusat urut yang bukan yang murah-murah tuan-tuan, kira jam pula. Bahkan ada seorang pula tuan-tuan pegawai bertanya kepada saya, Ustaz daripada mana? Daripada bahagian agama. Dia nak cerita ni, dekat Kelang ada satu tempat. Buat kat tempat tu, saya pergi urut Ustaz. Dia kata saya pergi urut. Lepas tu urut tu perempuan. Lepas tu yang urut tu macam mana? Muda-muda Ustaz. Boleh pilih yang mana satu. Lepas tu dah pilih tu macam mana? Lepas tu dia tawar pula pada kita, nak urut lain, nak urut batin pula tu macam mana? Ini masalahnya Ustaz. Sebenarnya bukan masalah itu, masalahnya kat kamu. Yang kamu ketika itu buat apa? Campur sama. Saya sebenarnya nak urut je Ustaz, tapi dia buat tawaran. Dia kata kan. Jadi Ustaz tu buat tindakan lah. Pandai. Dia pergi urut sana, suruh kita selesai masalah. Sepatutnya dia pulau ke tempat tersebut.
Di situ pula masalah, nasib baik saya tak terlibat sama Ustaz. Iyalah, saya tak ada operasi pun dia lah cuba kalau kena. Adalah. Nak cerita itu lah, pegawai adalah warden penjara pula tu. Nak salahkan kita pejabat agama. Bukan kita punya kuasa, lesen, kita boleh tangkap orang tu. Pejabat agama hanya ada program bahasa yang boleh tangkap orang kalau berlaku ada aduan. Orang tak mengadu tu, kita tak perlu pasal-pasal nak tangkap orang. Sebab apa? Boleh tidak di mahkamah. Siapa nak jawab? Panjang cerita tu, nak naik turun naik mahkamah tu. Cepat cerita. Bukan yang bayaran pun. Niat ikhlas dia nak menyelamatkan orang. Tapi jadi panjang cerita. Sebab itu tuan-tuan, amal ibadat seperti sembahyang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima diberi balasan sekiranya asal mendirikan kerana Allah. Tuan-tuan sembahyang tadi, contoh sembahyang maghrib tadi. Kalau bukan kerana keimanan, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mana nak sembahyang? Buang masa je sembahyang. Duduk kat rumah tengok rancangan wasis pun cerita rancangan agama juga ada pahala lagi. Duduk depan tu je tuan-tuan. Lepas tu agak dah habis solat siaran, tuan-tuan tukar cerita lain. Cerita Amirah ke apa gitu kan. Cerita lain pula, cerita keluarga. Tapi habis kan Malaysia cerita masalah keluarga ni. Tak ada cerita lain sebab cerita tu murah. Dia tak ada pembunuhan, tak ada letupan, tak ada apa-apa. Dia menangis je. Cerita yang paling jimat. Kalau kat Amerika tuan-tuan cerita ni banyak meletup-letup. Macam-macam rupa nak buat, senjata nak pakai, keganasan berlaku dan macam-macam. Kat sini tumpuk-tumpuk tanpa-tanpa tu pun, lepas tu lari rumah. Itu je. Tak ada habis. Daripada dulu sampai sekarang tak ada ubah-ubah. Sebab ni murah. Yang penting bergaya tuan-tuan. Walaupun tak adalah dapat anugerah mana pun. Tak mana tuan-tuan. Tapi itulah dia tuan-tuan yang dibanggakan di Malaysia ni. Artis-artis itulah merupakan golongan yang menjadi pilihan. Sebab itu tuan-tuan dalam melakukan ibadat tadi kena ikhlas. Kita dipaksa oleh Allah SWT tuan-tuan. Wajib buat. Aqimus solat. Maknanya apa tuan-tuan? Kena wajib buat. Allah SWT kata dirikan sembahyang. Bila dirikan sembahyang tuan-tuan, bila masuk waktu kena sembahyang. Tak ada kata Allah seronoknya kau dapat sembahyang ni, tapi nampak macam mana rasa banyak kerja, buat kerja dulu sampai habis. Tak sembahyang juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berdosa besar kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT kata dalam ibadat tadi, saya datang sembahyang Ustaz, saya sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib saya nak kuliah tuan-tuan. Bila dalam keadaan demikian tuan-tuan, kena niat ikhlas kepada Allah SWT. Kita duduk soal tamu tuan-tuan, ikhlas kepada Allah SWT, bukan tunjuk kepada orang lain. Itulah yang paling awal sekali sampai tuan-tuan. Tetapi walaupun bagaimana keadaan sekalipun tuan-tuan, imam walaupun dia lewat, dia duduk depan sekali. Tak boleh kekalahan dia. Tak boleh imam lewat tu belakang. Tak boleh tuan. Kaedah tak boleh menyebut macam itu. Kaedah imam walaupun macam mana lewat pun dia paling duduk hadapan sekali. Tak boleh diubah-ubah lagi tuan-tuan. Walaupun yang ada kat situ yang Ketua Agung ke Ketua Kampung tuan-tuan duduk belakang. Tak boleh, imam saja yang boleh duduk depan. Kalau kongsi dengan imam tuan-tuan jadi acara sesat. Jadi acara sesat. Sebab itu tuan-tuan, dalam beramal tadi kena ikhlas. Walaupun wajib buat, walaupun dipaksa oleh Allah SWT, kena rela. Dia kata dalam sembahyang tu tuan-tuan, ni yang mana jadi orang Islam ni, dah wajib sembahyang pula. Nak sembahyang pula kena wuduk. Kena ambil wuduk tuan-tuan, nak sembahyang. Bukan niat ikhlas macam itu saja, kena ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk tuan-tuan, kena ada ilmu. Ada orang tuan-tuan ambil wuduk tuan-tuan sambil basah-basah baju tuan-tuan. Banjir lah tuan-tuan. Lepas tu aku buat apa ni? Sambil wuduk Ustaz ni banyaknya. Kalau ada tuan-tuan, tangki air syabas tuan-tuan, habis aku dia ambil. Ambil wuduk saja, habis tuan-tuan. Akhir tuan-tuan, dah habis tuan-tuan. Tak boleh lagi Ustaz. Saya rasa syak lagi. Allah Akbar ni payah macam ni, susah sangat. Tayamum je lah. Jimat air. Tuan-tuan, membazir tuan-tuan. Sambung juga tuan-tuan, orang yang macam ni bila semayang tuan-tuan dia angkat takbir. Dia angkat takbir. Sebab itu perlu pada ilmu tuan-tuan. Nanti berlaku satu tempat dia angkat takbir. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu kata tak jadi tuan. Tiga orang lelaki semayang. Dia kata Allahu Akbar. Tak jadi batal. Lepas tu yang belakang kata, Tuan Imam tak payahlah macam tu, biar saya je lah. Payah sangat ni Tuan Imam ni. Angkat takbir tak habis, angkat takbir tak habis. Ada je yang mengganggu, biar saya jadi imam. Dia angkat takbir tuan-tuan, sebelum angkat takbir dia bagi kepada makmum, sila luruskan saf, rapat-rapat supaya tidak diganggu oleh syaitan tuan-tuan. Sedaplah. Lepas tu dia pun angkat takbir, Allahu Akbar.
Satu kali takbir saja tuan. Itu dah habis takbir dia bagi tahu imam. Kan senang sekali dia. Dah jadi tuan dah jadi macam itu kan. Orang ketiga pula, kamu sebelum puasa akan sembahyang je, biar aku jadi imam. Nah yang ketiga tuan. Ni orang ketiga ni dibaca sedap. Dia bagi tahu lurus pasal kita dah lewat sana untuk sembahyang sungguh-sungguh. Bila sembahyang tuan untuk perhatian, lalu dia pun kata Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca sedap tuan. Allahu Akbar. Baca sedap. Dah baca Fatihah sedap tuan. Kemudian baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tuan dia baca. Dia bukan baca sikit tuan, sampai habis surah Al-Baqarah dia baca. Sungguh ni. Imam dengan makmum dah kan tadi tuan dah muka dah gatal tangan. Lama dia baca. Kita biasa semua pendek-pendek ni. Sekali dah baca lama tuan. Sampailah habis tuan. Dengar dah ni. Sembahyang maghrib je ni. Lama betul. Macam sembahyang tarawih pula. Sembahyang tarawih pun sikit je. Nak khatam apa. Sekali baca tuan, dah habis baca. Lepas terus sambung zikir pula. Ila sebab. Imam pun terkejut ni. Inilah dia murid yang kita harapkan. Inilah orang yang kita harapkan. Tak boleh sembahyang tuan, baca surah panjang, kemudian berzikir tuan. Lama berzikir tuan. Makmum pun rasa seronok, alhamdulillah, rasa lega ni habis ni tak apalah. Lepas tu habis sekali imam pun yang tadi tuan yang belum jadi imam tuan bagi tahu pada pemuda tersebut. Tahniahlah adik kerana telah berjaya menjadi imam yang diharapkan pada suatu masa nanti. Suara bersedap, semangat. Ini dah kita cari sebagai pengganti pelapis kita. Kerana kita bukan lama sangat dalam kehidupan. Lepas tu pemuda tu bagi tahu. Yang sebenarnya saya tak ada untuk lagi. Saya dulu teringat lagi. Punya dalam sembahyang tadi saya tak ada untuk lagi. Saya ingat latihan lagi ni. Jadi tuan-tuan, imam pun marah. Lama kita sembahyang punya latihan. Buang masa tuan-tuan. Jadi orang tuan-tuan semua ni merosakkan sembahyang. Jadi sebab tu tuan perlu pada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama tuan-tuan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Iblis tuan-tuan, dia cuba nak menggoda manusia. Dia kacau manusia tuan-tuan. Apa cara juga tuan-tuan? Dia tak janji pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak janji pada manusia tuan-tuan. Dan janjinya ditepati. Janji iblis tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan goda anak Adam ini. Bukan bapak ni saja, anak-anak cucu cicitnya sampai dah berlaku kiamat, aku akan goda dia. Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala luluskan permintaan iblis tersebut kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tuan-tuan, orang dapat rosak tuan-tuan, keluarlah buat apa dia semua tuan-tuan, kita halau dia tuan-tuan. Tetapi dalam dialog iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala meluluskan permintaannya. Boleh kacau lah. Dalam masa yang sama kata iblis, aku akan kacau anak Adam ini melainkan seorang saja, melainkan satu kumpulan saja. Itulah orang yang beragama, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlishina lahuddin. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan tadi sembahyang tadi tuan-tuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab tak ada apa nak buat. Rasanya apalah salah kalau kita sembahyang. Apalah salah tuan-tuan. Ni sebelum dia rasa salah rasa sembahyang ni. Jadi apa kata sembahyang pula kali ni. Tak boleh begitu tuan-tuan. Sebab itu dengan perbuatan orang yang beriman ini dia dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada niatnya. Niat kerana apa tuan-tuan? Kalau ada kata mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ingin menjauhi kesesatan dan supaya mereka itu mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Kerana demikian itulah agama yang lurus. Kerana Islam ini agama yang lurus tuan-tuan. Dia bukan macam highway tuan-tuan, nampak lurus tapi dia ada sengit-sengit juga tuan-tuan. Dia tak boleh lurus. Sebab itu tuan-tuan, agama yang lurus yang dapat menyelamatkan manusia daripada kesesatan walau macam mana keadaan sekalipun dunia pada hari ini. Jelaslah bahawa satu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tetapi niat atau qasad itu terletak pada haluan atau tujuan. Kalau pada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidak dinamakan ikhlas. Jika niat yang terselit di hati adalah punca yang menentukan akibat amal.
Baik amal itu kalau niatnya baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat, sekalipun amal itu pada lahirnya baik. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau kasar terpelihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk dapat meneruskan amal bakti kepada Allah dan menunaikan kewajiban terhadap agama. Mau makan dengan jumpa makan, pergi kat kenduri tuan. Tengok macam-macam lawat dia tuan. Dia pun mula-mula tahlil tuan. Mula tahlil baca Yasin, dah baca Yasin, tahlil tuan, dah berdoa panjang dah ni. Sampai akhir taqabbalallahu minna wa minkum, dia tengok banyak nasi tuan. Oh, sedap ni makan. Dah tergambar dah niat dia tuan. Macam-macam nak ambil kan. Tak ada kata ambil nasi je lah, dah tak apa bagi orang lain. Memang tak ada. Ambil semua nak hasil tuan. Tapi dalam masa yang sama tuan, makan tadi dengan niat supaya dapat beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi banyak baca Yasin, tadi banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa penat nak makan sikit, nak tambah tenaga sikit tuan. Tak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah tuan, tambah lagi tuan. Dah makan satu dengan tambah lagi tuan. Sedap betul tempat ni masakannya. Oh tuan, tambah lagi tuan. Itu masalahnya. Nah, kadang-kadang itulah tuan, disebutkan bahawa penyakit itu datang daripada perut. Sebab itu dalam istilah tuan, kena kawal makanan. Bukan tak boleh makan tuan, tetapi kena kawal makanan kita. Rasa sepinggan tu memadai lah tuan. Sebab kita makan ni bukan nak hidup, tapi hidup ni tuan memerlukan kepada makanan. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau kasar terpelihara diri hidupnya serta menguatkan badannya untuk dapat meneruskan amal bakti kepada Allah dan menunaikan kewajiban terhadap agama, keluarga dan bangsa, maka ia akan mendapat ganjaran kerana makan atau minumnya di atas satu ibadah atau taat, bukan kerana memuaskan nafsunya semata-mata. Nak makan pun tuan-tuan ada hawa nafsu. Tuan-tuan dari Islam nak makan benda halal tuan, tapi tak perlu nak makan sampai perut sekenyang-kenyang tuan-tuan. Allah Akbar. Tuan-tuan, bandingkan tuan, kalau nanti nak buka puasa tuan, kalau makan kat hotel lah contoh tuan, Masya Allah, pening kepala tuan, pening kepala. Saya pernah ada pengalaman makan. Orang lain makan tuan, orang kaya tuan makan sampai kat parking tu belik-belik kan, ambil driver ambil parking kereta. Saya tak ada, saya parking sendiri je kat atas. Saya parking sendiri tak payah. Ustaz parking kat atas je, tak apa. Lepas tu tanya Ustaz, orang ni semua makan buffet Ustaz. Masa tu tuan-tuan RM89 seorang satu kepala. Saya punya tak bayar, Ustaz tak payah bayar. Ustaz makan je, makan dengan kita orang. Orang lain makan kat bawah tuan-tuan, saya makan kat dia kat tiga. Makan kat dia kat tiga. Makan kat ni kadang-kadang makan ni itulah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, rezeki banyak. Tapi kalau makan dan berjumpa tuan-tuan, dia konoknya kan, semua rasa nak makan. Tapi kita kadang fikir makan banyak dalam bulan Ramadan ni apalah bezanya dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu tuan-tuan kita kena kawal. Pernah satu ketika tuan-tuan saya dijemput untuk makan berbuka puasa, satu majlis YB jemput. Tak pergi tuan-tuan susah. Nak balik je saya susah. Syah Alam tuan-tuan, kalau waktu nak buka puasa tuan jalan jam, susah. Saya nak balik masjid negeri jadi imam tarawih susah tuan-tuan. Saya susah hati. Semua nak melayani, tak melayani masuk pula. Nanti yang jatuh semua aduan YB jemput tak datang, kata dia. Imam masjid negeri ni sombong betul. Kita bukan tak nak datang, kita nak jadi imam masjid negeri lagi. Lepas tu nak semangat tarawih, jalan jam masjid negeri gonceng, orang ramai. Bukan laluan khas untuk imam nak lalu. Orang parking je kat mana-mana. Kita sendiri tak boleh parking. Oleh kerana itulah tuan-tuan kena kawal makanan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan kena bijaksana lah. Akhirnya tuan-tuan datang kat majlis tersebut tak makan apa-apa, bila malis tegur dah nak balik. Terima kasih je lah. Walaupun nampak kat situ petang, bulan galang, susah semua tuan-tuan, tak boleh. Tengok je lah tuan-tuan. Tak sempat masa tuan-tuan. Walaupun dekat je kan. Atas bukit tu, kelab atas bukit tu dengan masjid tidak jauh mana, tapi jalan jam tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh kau langsung. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, maksudnya seterusnya dalam surat yang ke-60, maksudnya orang berhijrah bersama Rasul. Setelah Rasul menyatakan dalam hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tidak seorang mendapat balasan menurut apa yang dia niatkan, maka dia nyatakan pula maksudnya orang yang berhijrah bersama ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi, ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka dikatakan hijrah itu hijrah kepada Allah dan Rasul, dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Ini kisah tuan-tuan. Di awal Islam tuan-tuan, Islam di kota Mekah tuan-tuan sentiasa ditindas. Tuan-tuan, ini tidak ada siapa yang tindas.
tapi malah juga datang sembahyang tuan-tuan. Sebabnya apa? Kita ditindas oleh hawa nafsu sendiri. Diserang oleh hawa nafsu sendiri. Dia tak payahlah, buang masa dia duduk kat rumah dia kan. Isteri pula bersama tuan-tuan. Katalah, nanti dah orang kat masjid tu, surau tu, awak duduk di rumah, teman-teman saya. Tuan-tuan. Inilah masa. Ini awak sibuk kerja malam je awak rehat. Bukannya lama tuan-tuan semayang. Kalau kita ada masa semayang lah tuan-tuan. Itu antara syiar Islam. Sebab tak ada agama lain tuan-tuan. Orang yang nak datang kat masjid, nak datang surau tuan-tuan, setiap waktu melainkan orang Islam saja. Orang lain tuan-tuan dia minggu, bersifat mingguan, bersifat waktu. Ada waktu-waktunya sahaja tuan-tuan dia beribadat. Kita tuan-tuan setiap waktu dalam sehari semalam kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tuan-tuan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, memberikan ketenangan, memberikan keselamatan kepada diri kita tuan-tuan. Ini kisah tuan-tuan dalam hadis ini. Bagaimana niat orang berhijrah bersama Rasul. Nabi kata, wahai umat Islam yang berada di kota Mekah, tuan-tuan, perempuan sekalian kena berhijrah. Dah lama kena tindas, dah lama kena dera, dah lama dihina tuan-tuan oleh penduduk kota Mekah. Allah orang miskin nak menganut agama Islam. Yang dia ada dalam bodoh-bodoh Melaka semua yang butuh huruf ni. Kebanyakan sahabat-sahabat yang berada di situ tuan-tuan ramai butuh huruf. Miskin, apa kedana tuan-tuan, orang susah. Walaupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang hebat, tetapi majoriti tuan-tuan ramai yang miskin, ramai yang butuh huruf dan sebagainya. Oleh kerana itulah orang yang berhijrah kembali dari maksud yang baik lagi ikhlas mata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu Allah SWT iktiraf tuan-tuan. Kita tuan-tuan nak diiktiraf oleh Allah SWT, itu yang suka. Manusia boleh iktiraf tuan-tuan. Kita buat senam aerobik, kumpulkan budak-budak buat senam aerobik tuan-tuan 10,000 orang, masuk dalam rekod. Itu boleh ditunjukkan tuan-tuan, boleh diakui. Tetapi nak mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW pun ketika Isra dan Mi'raj pun tuan-tuan dihijau, dilindungi daripada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu maknanya dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak boleh nampak. Dan dalam mazhab tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah, di akhirat nanti tuan-tuan, di hari kiamat nanti, nikmat yang paling besar sekali pada orang Islam ini, mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lah tuan-tuan tengok kan, wajah-wajah kita ni, tak kira lah suami isteri ke, tengok kan, nampak kan, rupanya rasanya macam cantik hari tu dalam gambar, ataupun anak dah 3 dah. Rupa bila tengok dekat-dekat rupanya agak julih juga ya awak ni. Oh perasan tuan, julih. Dah lama dah nak dah 3 dah baru perasan tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita lihat bahawa kalau manusia itu benar-benar memahami agama tuan-tuan, dia akan mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang dia tak dapat lihat, tapi dia boleh rasa tuan-tuan. Dia boleh rasa. Macam orang sakit perut tuan-tuan, dia boleh rasa. Sakit perut itu datang dari mana tuan-tuan? Tak ada siapa yang tahu sakit perut datang dari mana. Tiba-tiba boleh rasa tuan-tuan. Kerana itulah tuan-tuan, barang siapa hijrahnya bagi dunia, yang ia akan memperolehinya, ataupun perempuan yang ingin mengahwininya, yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Dalam hadis itu tuan-tuan cerita, mula-mula hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada tujuan dunia, kemudian ada kerana perempuan. Dia kata, perempuan ni lawa betul, rasanya nak ikut perempuan tu pula kata-kata, kalau awak nak saya, awak kena ikut saya. Tuan-tuan, inilah dalam kisah hadis ni tuan-tuan. Dah lama dah tuan-tuan. Kalau awak minat kat saya, awak masuklah agama Islam. Tuan-tuan, buat macam tu lah, macam ukur pula. Walaupun niatnya baik tuan-tuan, tapi biarlah kalau dia masuk dalam agama tuan-tuan, bukan kerana perempuan, tetapi kerana agama itu tuan-tuan. Agama yang dianuti oleh perempuan tersebut yang menyebabkan dia tertarik. Kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, dia alhamdulillah suami saya ini asalnya dia orang Eropah tuan-tuan. Cerita bangga kami. Lepas tu dia masuk agama ni kerana saya tuan-tuan. Kerana saya. Dia pun tak pakai tudung tuan-tuan. Kerana saya tak tahu apa yang dia fikirkan sangat tuan-tuan. Nak katakan warak pun tidak, nak kata faham agama pun tidak. Tapi sebab mungkinlah perangannya atau memasarkannya itu dengan suami tersebut. Itu je lah tuan-tuan yang boleh dijual. Maka terangkan dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia, atau lainnya walaupun pada zahirnya kelihatan kerana agama. Sebagai contoh, orang yang menunaikan haji nak berniaga,
dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Dalam Islam, dalam penuntut ilmu, dalam adab penuntut ilmu disebutkan dalam hadis mengenai orang yang nak menuntut ilmu, nak memperbodohkan orang bodoh. Dia kata pula, dulu tak nak belajar, bodoh betul. Kadang-kadang orang tu dia belajar tapi dia tak faham. Bukan dia bodoh, tuan-tuan, dia tak faham, dia tak nampak lagi, tuan-tuan. Macam orang dengan agama Islam, tuan-tuan, daripada umur setahun sampai 60 tahun, tuan-tuan, dia tak berapa nampak sangat agama itu, tuan-tuan. Sama lah begitu, tuan-tuan. Sebab itulah Islam, tuan-tuan, sebelum kita menuntut ilmu. Sama lah tadi, tuan-tuan, orang pergi haji nak berniaga. Tuan-tuan, nak berniaga, tuan-tuan. Jadi niat ni sebab apa, tuan? Saya ada usaha perniagaan kat sana. Sambil-sambil itu saya menunjukkan ibadah haji. Pulang, tuan-tuan. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasadnya. Bagi orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan orang yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu nak memperbodohkan orang yang bodoh, tuan-tuan, siap kamu, tuan-tuan. Yang kedua, siapa yang menuntut ilmu supaya manusia kenal bahawa dia lah orang yang hebat, yang lain semua tak hebat. Ulama-ulama lain tak hebat lah, saya sebenarnya hebat, tuan-tuan. Dia nak mengangkat dirinya sendiri, tuan-tuan. Siap, tuan-tuan. Dalam hadis itu menyebutkan pertama nak memperbodohkan orang, kemudian kedua nak menunjuk-nunjuk sama, tuan-tuan. Dia lah yang hebatnya, tuan-tuan. Akhirnya Rasulullah menyebut dalam hadis tersebut, orang yang seperti ini kita akan sediakan tempatnya dalam neraka. Nak menuntut ilmu, tuan-tuan, kena ada adabnya, kena ada panduannya, kena menjaga peraturan-peraturannya. Tak boleh kata alhamdulillah, nasib baik saya tahu Islam berbanding dengan yang lain itu bodoh belaka. Nak bodohkan orang je tadi. Dia bukan nak menyelesaikan masalah orang, tapi nak menghina orang lagi. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrah ini bukanlah kerana maksud menunaikan tuntutan agama. Nabi kata hijrah ke sahabat, pergilah ke Madinah. Malah sebaliknya adalah untuk menyampaikan hajatnya. Ibnu Mas'ud menerangkan kisah seorang sahabat, ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Tetapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya. Dia buat syarat, kalau nak kahwin dengan saya, awak kena hijrah ke Madinah. Kerana itu berhijrahlah lelaki itu. Kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamukan orang itu dengan Muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah kerana perempuan. Orang lain berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kerana agama. Dia hijrah kerana perempuan. Abu Mas'ud, tuan-tuan, menceritakan, Ibnu Mas'ud menceritakan, iaitu orang yang berhijrah kerana Ummu Qais dan bukan kerana Allah dan Rasul. Inilah gambaran hijrah yang oleh Rasulullah SAW dikatakan hijrah kerana perempuan sebagai yang terang. Pengertian hijrah, tuan-tuan. Hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan. Hijrah maknanya berpindah, tuan-tuan. Dan artinya menurut istilah yang dikenal kepada disebut yang meninggalkan negeri Mekah. Dulu Mekah, tuan-tuan, pindah duduk ke Madinah untuk nak jaga agama. Dulu, tuan-tuan, agama Islam tu bermula bertapak di kota Mekah. Tetapi disebabkan penindasan, kezaliman, tuan-tuan, tak boleh buat apa, tuan-tuan. Nabi macam-macam cara buat, tuan-tuan. Tapi orang degil juga, tuan-tuan. Orang keras hati juga, tuan-tuan. Nabi ni, tuan-tuan, dia pergi kat kota Mekah, tuan-tuan. Dia masuk kat Masjidil Haram, duduk kat tepi Masjidil Haram. Orang tak marah, tuan-tuan. Orang suka kat Nabi, tapi orang tak suka cara Nabi. Orang tak suka apa yang Nabi katakan. Nabi tu orang suka, orang minat, tuan-tuan. Kenal lamalah seorang yang Al-Amin, Muhammad Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, tak pernah menipu. Perkataan itu daripada lahir sampai ada menjadi Rasul, tuan-tuan, tak pernah menipu. Kita ni kadang-kadang sama-sama kita pun kita boleh tipu juga. Itu bukan dari Islam, bukan dari Islam. Dan artinya menurut istilah ialah meninggalkan negeri Mekah, berpindah ke Madinah untuk agama. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan pada waktu itu. Dan ada pun pengertian yang umum yang berlaku pada setiap zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah ataupun meninggalkan sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan yang disukainya. Zaman sekarang tak ada lah tuan nak berhijrah kerana Allah dan Rasulnya dah tak ada dah, tuan-tuan. Tetapi kalau berlaku penindasan, dalam Al-Quran ada menyebutkan pindahlah kamu, keluarlah, kerana bumi Allah SWT wasi'ah. Kerana muka bumi Allah SWT ini luas. Dia bukan tanahnya sedikit, banyak lagi tempat lain, tuan-tuan, yang luas. Pindah. Kalau tak suka dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan, pindah ke Selangor. Tak suka ke Selangor, tuan-tuan, pindah ke Putrajaya. Tapi kat situ lah.
Dia pindah kat kawasan tu je, tuan-tuan. Kenapa tak pindah kat Terengganu ke, tak pindah ke Langkawi ke, tuan-tuan? Tak seronok. Sini Ustaz senang cari kerja. Terpulanglah. Inilah pengertian hijrah, dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntut Islam kepada seorang, iaitu hijrah dengan perkataan. Ini hebat. Hijrah daripada perkataan, suka mencarut dan sebagainya, alhamdulillah dan sebagainya, tuan-tuan, segi perbuatan dan hati. Yang hebat sekali tuan hati. Nak berhijrah tuan-tuan daripada melakukan perbuatan maksiat. Dah biasa buat maksiat dah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ada pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan dalam umur taklah muda sangat, tuan, umur dah 60 lebih. Tapi dia mengaku dengan Ustaz, saya dah lama tak semayang Ustaz. Lepas tu saya rasa dah ada kesedaran, saya rasa dah semayang. Tapi dalam masa yang sama, pakcik nak semayang, jangan lupa semayang yang dulu tu tak delete. Dia tak ada yang itu saja dengan kesedaran, dia kena diganti tu, kena kotak. Dan kotak itu tidak boleh ditunaikan dengan beras. Satu waktu tu satu cupak beras, tuan-tuan. Mana boleh, tuan-tuan, itu puasa je. Itu bagi orang yang usul saja, tuan-tuan. Orang yang berkelayakan, orang yang berkemampuan, orang yang bertenaga, tuan-tuan, dia kena kotak, tuan-tuan. Sebanyak mana yang boleh. Banyak mana, Ustaz? Saya rasa dah 30 tahun saya tak semayang, Ustaz. Kira lah, tuan-tuan, 30 kali 5. Berapa banyak tu nak semayang? Kata semayang, tuan-tuan, tak boleh kata kalau saya ambil yang ringan-ringan ni, Ustaz, boleh tak? Semayang sunat tu ringan. Yang wajib tu kena ganti. Tak ada bezanya, tuan-tuan. Kena buat. Selama mana saya nak buat, Ustaz? Selama banyak, itulah. Kalau 30 tahun lah, tu kena habiskan. Kalau tak habis lah, kamu tanggung lah dosa ni. Yang penting ada, tuan-tuan, penggantian. Kena ganti, tuan-tuan. Kena laksanakan. Kena bayar. Kerana itu merupakan keperluan daripada Allah SWT. Bukannya tuan-tuan ambil daripada mahkamah tinggi syariah, tuan-tuan. Bukan. Tak ada. Itu dah datang daripada Allah SWT. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disebut dalam hadis sudahlah jelas pengertiannya, iaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud agama dan pengertian itu meliputi pula pada perintah yang lain, iaitu suatu perintah mestilah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Sebaliknya ada pula hijrah kepada yang lain dari Allah dan Rasulnya, iaitu kerana dunia atau perempuan. Masuk dalam pengertian ini segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia atau mata benda dan kedudukannya. Dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Ada orang, tuan-tuan, dia mencari keuntungan. Kalau dapat ni, rasa besar ni, ganjaran ni. Bukan pahala, tuan-tuan. Kenikmatan dan keduniaan dia dapat. Dapat kereta ni, keturunan sebagainya, rasa bos. Rasa ni lah yang dicari-cari, tuan-tuan. Bukan sikit ni, 20 juta ni keuntungan ni. Terpulang kepada manusia, tuan-tuan. Nak buat baik, nak buat jahat, tuan-tuan, terpulang kepada manusia. Tetapi ingat, setiap segala apa yang dilaksanakan itu akan dihisap oleh Allah SWT. Tak habis, tuan-tuan. Tak dunia boleh habis. Tapi pada hari akhirat, tuan-tuan, Allah SWT akan tunjuk kembali, tuan-tuan. Disebutkan walaupun sebesar biji sawi sekalipun, min khardalin, walaupun sebesar biji sawi sekalipun, kata Allah SWT, tak disemurkan dalam langit atau dalam bumi itu, dan semuanya akan dikeluarkan oleh Allah SWT. Tunjukkan kepada manusia, inilah hasil usul kamu di atas bumi. Sebab itu dengan berhati-hati di atas segala perbuatan kita, kerana segala-gala itu, tuan-tuan, akan dinilai oleh Allah SWT. Manusia, tuan-tuan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, ramai orang nak memberikan sumbangan. Kadang-kadang tuan-tuan ditunjuk, saya bagi 10,000, tuan-tuan, ditunjuk. Dia sebenarnya dalam Islam, tuan-tuan, tak jadi masalah nak menaja, nak memberikan sumbangan, tuan-tuan, sama ada secara menunjuk kepada orang lain ataupun tidak. Tetapi yang lebih afdal ni, tuan-tuan, yang lebih utama ni, kalau kita nak bersedekah banyak mana sekalipun, tuan-tuan, biarlah secara sembunyi. Digambarkan secara sembunyi, tuan-tuan. Kalau tangan kanan yang beri, tuan-tuan, tangan kiri tak nampak, tuan-tuan, tak tahu pun. Sampai begitu sekali, tuan, perumpamaan dekatnya, tuan-tuan, kedudukannya, tapi tak diketahui. Kita di kanan tak ada banyak mana, tuan-tuan. Dia punya 10,000, tapi dia punya cek besar-besar, sikit je. Tuan-tuan, bukan banyak mana pun, tapi cerita dia besar sangat. Sebab itu, tuan, tidaklah menjadi satu kesalahan kalau nak berderma dengan cara demikian pun boleh di dalam Islam, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Kerana sembunyi itu, tuan-tuan, akan dinilai oleh Allah SWT. Sebab itu, tuan, dalam hadis menceritakan ada orang berhijrah. Pertama tadi, tuan-tuan, golongan kerana Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, tuan-tuan, kerana dunia.
dia akan mendapatnya ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwini. Dapatlah perempuan, pahalanya buat perempuan. Habis itu saja kan rugi tu, rugi. Kalau kita berhijrah kerana Allah dan Rasul sebagainya berlaku zaman Rasulullah, dia ajak sahabat pergi, kita berhijrah ke kota Madinah. Ini merupakan perintah Allah, bukan perintah aku, perintah daripada Allah SWT. Sekaranglah waktu dia berhijrah. Kerana Allah SWT, kami sahut wahai Rasulullah, kami pergi, tak jadi masalah. Dia pergi tuan-tuan kerana Allah SWT, dapat pahala tuan-tuan. Pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Tetapi ada orang berhijrah juga tuan-tuan pergi Madinah. Dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab nak kahwin perempuan. Maka dapatlah perempuan tersebut. Tak adalah pahala tuan-tuan. Jadi sebab itu berhati-hati di atas perbuatan kita, supaya apa yang kita lakukan itu tuan-tuan benar-benar mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pada waktu yang lain. Aku di qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum